Baik, Alhamdulillah kita kembali bersama untuk Tazkirah Rampai Pagi edisinya di hari ini COVID-19, peringatan supaya kembali kepada Allah. Baik, Ustaz Haji Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang bersama kita pada hari ini. Sebelum itu Ustaz, antaranya peringatan supaya kembali kepada Allah, ada di antara kita ni biasanya bila disebut macam ni orang kan fikirkan ianya satu balasan ataupun sebenarnya ada di antaranya juga sebenarnya ini peringatan, macam kita ni memberikan peringatan kepada orang, indah bermakna atau dalam keadaan marah, namun juga sebenarnya sebagai rasa kasih ataupun rasa sayang. Jadi untuk lebih lanjut mungkin kita serahkan bersama dengan Ustaz bagi tazkirah di pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hidayatan lis-shawab wa ba'd. Yang mulia Muhammad, yang mulia auda penonton muslimin muslimat yang saya kasihi, yang saya hormati, mudah-mudahan kita ni semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, puji dan syukur kita ni rafa'kan kepada Allah kerana dengan izin serta limpah kurnianya juga dapat kita ni berjumpa lagi sekali dalam rancangan Rampai Pagi menerusi segmen tazkirah. Dan tajuk yang diberikan untuk sama-sama kita ni bincangkan, sama-sama kita ni fikirkan pada kali ini ialah COVID-19, peringatan supaya kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ingin menyentuh serba sedikit tentang kita ni sendiri. Kita ni tahu kita ni merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ni merupakan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan insan, kita ni manusia, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik penciptaan, pada sebaik-baik kejadian. Jadi kita ni makhluk Allah, kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita ni itu menjalani kehidupan kita ni di dunia ni, hendaklah kita ni mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallah walillahi wa ilallah. Kita ni semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalani kehidupan ini hendaklah semata-mata kerana Allah. Dan kerana apa? Kerana sudah pasti selesai saja urusan kita ni di dunia ni, kita ni pasti akan menuju, kita ni pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalani kehidupan ini, satu-satunya agama yang hak, yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku meridai ya Allah Subhanahu wa taala bagi kamu Islam itu sebagai agama, sebagai anutan. Dan kalau kita ni lihat agama Islam ini, ia bersifat syumul. Artinya segala-galanya kita ni diajarkan. Dari kita ni bangun tidur sampai kita ni tidur semula, Islam mengajarkan. Dari kita ni damit sampai kita ni basar, dari kita ni bujang sampai kita ni berumah tangga, semuanya Islam mengajarkan. Bahkan ketika kita ni meninggal pun ada caranya. Artinya Islam ini komplit, semua sudah diajarkan. Akan tetapi ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ni manusia ni kadang-kadang selalu lupa, selalu alpa. Malangnya kita ni apa yang disuruh itu kita dibuat. Apa yang dilarang
atau pulang kita ni buat. Ini kita ni manusia. Oleh sebab kita ni itu istilahnya melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjadilah kebinasaan, terjadilah bala bencana. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul kerosakan di daratan, di lautan oleh sebab tangan-tangan manusia kita ni inilah. Ya. Tidak mau mengikut perintah yang dilarang kita ni buat terpulang, supaya Allah tu merasakan arah kita ni balasan buruk ke atas sebahagian perkara-perkara yang buruk kita ni lakukan. Untuk apa? Untuk kita ni itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah jelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam banyak ayat, bahawa Allah beritahu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi kita ni hambanya. Akan tetapi kita ni itu yang sebenarnya menzalimi diri kita ni. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara ini, bahawa manusia itu yang sebenarnya sendiri menzalimi diri mereka. Apa yang kena suruh hendak kita ni buat, apa yang dilarang itu pelang yang kita ni buat. Jadi oleh sebab itu datanglah bala bencana, dan salah satunya apa yang kita ni alami pada ketika ini, iaitu COVID-19 ini. Kita ni tidak dapat memastikanlah yang virus ini adakah ia suatu bala ataupun ia suatu ujian. Yang pasti ia bala kepada orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, ia ujian kepada orang yang taat. Dan yang pasti COVID-19 ini sebenarnya merupakan peringatan untuk kita ni itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah pasti. Dan jangan kita ni itu, ini perlu kita ni ubah mentaliti kita ni juga. Jangan kita ni fikir COVID ini diturunkan arah orang-orang yang ingkar. Orang itu positif, orang ini orang jahat ni. Indah. Orang ini orang berbuat maksiat. Indah. Akan tetapi kita ni itu disuruh takut akan azab ataupun takut akan ujian yang ditimpakan ke atas kita ni. Kerana ujian ini macam-macam. Bukan satu jenis saja. Ada fitnah itu ataupun bala itu atau balasan itu, ia berbentuk khusus. Contohnya seseorang itu menderhakai ibu bapanya, waliyazubillah. Sekali Allah turunkan bala, ia saja terkena. Itu khusus. Itu okey, siapa yang berbuat jahat, ia yang terkena. Itu kita ni terlampau ingau. Yang kita ni khawatir ialah bala yang berbentuk umum. Ia tidak mengenal siapa. Ia tidak mengenal laki-laki, bini-bini, tidak mengenal Islam ataupun sebaliknya non-Muslim. Tidak mengenal kanak-kanak, orang tua, tidak mengenal orang taat ataupun orang yang berbuat maksiat. Ia umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, bertakwalah akan fitnah, bala bencana yang ditimpakan, yang tidak ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim, berlaku zalim secara khusus. Artinya ada bala, ada balasan buruk yang berbentuk umum. Tidak mengenal siapa. Sebagai contoh COVID-19 inilah. Ia datang tidak mengenal negara non-Muslim kaya negara Islam, semua kita ni terkena, termasuk negara kita ni. Jadi ia sebenarnya sebagai peringatan arah kita ni. Mungkin kita ni berfikir kita ni itu kita ni itu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jangan kita ni merasa sedemikian. Sepatutnya COVID-19 datang, kita ni mula-mula yang kita ni lihat diri kita ni. Kita ni muhasabah diri kita ni. Yang kita lihat diri kita ni itu, kita ni sepatutnya merasa bersalah. Kita ni persoalkan dulu, apa salah aku? Apa salah kita ni sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan virus ini. Jangan kita ni sibuk menunjuk arah lain, menunding jari.
Kerana apabila kita ni menuding jari, satu jari ini arah lain, yang selebih lainnya arah kita ni. Artinya lebih banyak yang menuju kepada diri kita ni. Jadi apabila datang azab ni, walaupun kita ni sekiranya inda berbuat maksiat, tapi jangan kita ni lupa bahawa sebenarnya tugas kita ni ialah mencegah. Kadang-kadang ni kita ni lupa. Kita ni nampak kemungkaran, tapi kita ni itu inda berusaha mencegahnya, sedangkan kita ni mampu. Sedangkan sepatutnya attitude kita ni sebagai orang Islam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Kalau kita ni tu melihat kemungkaran, apa yang kita ni buat hendaklah kita ni cegah dengan kuasa kita ni, dengan tangan kita ni. Kalau kita ni ada kuasa. Kalau kita ni tidak mampu, maka dengan lisan kita ni bercakap, kita ni menegur dengan perkataan-perkataan yang baik lah. Jangan juga perkataan yang dibisai. Kalau tidak mampu juga, sekurang-kurangnya dengan hati kita ni tidak suka melihat kemungkaran itu ada. Kita ni tidak suka kemungkaran itu tersebar. Paling kurang kita ni berdoa. Kita ni tidak suka perkara itu, kita ni berdoa. Mudah-mudahan perkara itu dicegah, terhapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Malangnya kita ni mencegah ni pun kita ni kadang-kadang payah. Betul. Kita ni nampak depan mata kita ni, tapi kita ni biarkan. Ini masalah kita ni. Sedangkan sebenarnya mengajak orang berbuat baik, mencegah berbuat kemungkaran itu adalah ciri-ciri sebaik-baik umat. Kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni sebaik-baik umat. Cuma disebutkan sana ada beberapa ciri. Kita ni sebaik-baik umat, hendaklah kita ni ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat ma'ruf. Kemudian tanhauna 'anil, yang penting, tanhauna 'anil munkar, mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Dan selepas itu baru disebut wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Artinya pentingnya untuk kita ni itu mencegah, untuk kita ni itu berdakwah penting. Penting untuk kita ni itu berdakwah, dan penting untuk kita ni itu menuntut ilmu juga. Kadang berdakwah tanpa ilmu pengetahuan berbahaya juga. Betul. Penting untuk kita ni itu berdakwah, mempunyai ilmu dan mengajarkan. Ini kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang kita ni sibuk untuk menjadi orang yang alim, orang berilmu, tapi kita ni lupa untuk mengajarkan apa yang ada arah kita ni, ilmu itu untuk orang lain. Kita ni sibuk untuk menjadi orang yang saleh. Bagus untuk menjadi orang yang saleh, tapi jangan lupa kita ni mengajak orang lain berbuat baik untuk menjadi orang yang saleh. Saleh dan muslih. Kita ni baik dan cuba membaikkan orang lain. Kerana apa? Kalau kita ni tidak buat usaha dakwah ni, itu akan datang fitnah yang tidak ditimpakan ke atas orang zalim secara khusus, tapi umum. Sebagai contoh ni COVID-19 yang kita ni alami pada ketika ni. Dan maaf Ustaz, mungkin dapat juga sedikit dijelaskan. Di mana kalau kita fahami juga ya, peringatan supaya kembali kepada Allah ini ianya bagaikan satu peluang sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ni. Ianya peringatan, bukannya satu balasan ataupun bala, bermakna kita diberikan peluang. Jadi adakah peluang ini akan masih lagi berterusan bagi mereka? Rasanya kita ni sendiri tahu kalau kita ni itu banyak dosa, banyak melakukan kemungkaran. Jadi adakah masih lagi diberikan peluang pada ketika ini andainya seorang itu telah menerima akan penyakit ini? Terima kasih. Sebenarnya itu tu, walaupun kita ni itu sekiranya mengalami dalam keadaan kita ni positif lah itu istilahnya, mengalami perkara itu, kita ni masih diberi peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi perlu kita ni kata, macam saya beritahu tadi, COVID-19 itu bukan bererti orang yang positif itu orang yang berbuat maksiat. Indah semestinya. Mungkin ada, tapi indah secara umumnya orang yang terkena itu indah. Boleh jadi juga yang kena itu orang saleh dan sebaliknya. Betul. Kalau ia terkena arah orang yang melakukan maksiat, ia berupa balasan buruk. Kalau ia terkena ke atas orang saleh, ia berupa ujian. Dan yang pasti ia berupa peringatan arah kita ni semua. Dan kita ni masih lagi diberi peluang
untuk kita ni itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana kita ni mampu bernafas. Selagi mana kita ni itu masih lagi bernafas, belum nazaknya kita ni masih ada peluang untuk kita ni itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingin saya menambah sedikit sebelum kita ni menutup sehingga saya tambah sedikit. Sebenarnya ini perlu kita ni lihat juga, perlu kita ni kanang-kanang. Kadang-kadang kita ni nanti terus-terus adakan kita ni itu kena bagi peringatan. Sebenarnya kita ni sudah berkali-kali diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peringatan yang berbentuk panggilan harian. Kita ni selalu kena panggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dilaungkan 5 kali sehari semalam untuk kita ni itu mendirikan sembahyang, untuk kita itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan ini peringatan kita ni. Adakah kita ni mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun pada ketika kita mendengar azan itu kita ni meneruskan urusan-urusan dunia kita ni. Kalau urusan dunia yang bermanfaat kira sedikit ini kadang-kadang kita itu bermain bola, bermain apa yang melalaikan kita ni teruskan. Kita ni abaikan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau panggilan ataupun peringatan yang berbentuk harian. Ada juga peringatan yang Allah kirimkan kita ni yang berbentuk tahunan. Panggilan haji, panggilan ibadah kurban, sama juga. Berapa ramai yang kita ni menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kadang-kadang kita ni bagi alasan mahal naik haji ni. Memanglah naik haji untuk orang yang mampu. Tapi persoalannya, adakah kita ni berusaha ke arah itu? Betul. Kita ni berlayar ke Turki, ke Korea, tidak pernah salah. Tapi di mana simpanan kita ni, di mana usaha kita ni ke Baitullah? Betul. Menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggilan ataupun peringatan yang berbentuk tahunan. Dan ada juga yang berbentuk berkala. Kadang-kadang Allah kirimkan sakit. Kadang-kadang Allah kirimkan rambut kita ni putih sudah beruban. Ataupun peringatan kita ni. Artinya kita ni, umur kita ni sudah meningkat. Kadang-kadang Allah kurangkan nikmat yang Allah berikan kita ni. Kurang penglihatan kita ni. Kurang pendengaran kita ni. Gigi pun berkurangan sudah. Jadi segala-galanya kurang. Ini pun juga peringatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah tarik orang yang kita ni sayangi. Kita ni orang meninggal, indah ada rasa sedih, indah ada rasa untuk kita ni itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan COVID-19 ini. Allah kirimkan arah kita ni peringatan supaya kita ni itu kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah memberi kita ni itu peringatan terakhir. Betul. Sebelum Israel datang memanggil kita ni, pada ketika itu kita ni dapat buat apa-apa, kita ni pasti datang. Jadi sebelum Allah memanggil kita ni secara paksa tu, maka ringan-ringankanlah hati untuk menerima peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk itu juga alhamdulillah kita telah pun dengarkan bersama tazkirah di Rampai Pagi pada hari ini mengenai COVID-19, peringatan supaya kembali kepada Allah. Peringatan itu bukan juga berbentuk kebaikan keseluruhannya, bukan juga berbentuk keburukan keseluruhannya. Yang penting ianya perlu juga berkaitan tentang diri kita ini, dan juga yang telah pun dikongsikan tadi ada 3 antaranya bagi peringatan ini, antaranya peringatan harian, peringatan tahunan, dan juga peringatan berkala. Jadi Ustaz, sebagai kesimpulan bagi tazkirah kita pada hari ini, mungkin dapat lagi dijelaskan secara padat bagi mereka untuk dapat lagi mengetahui mengenai tazkirah hari ini. Okey, alhamdulillah. Jadi kita ni sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita ni mengambil iktibar daripada COVID-19 ini. Artinya kalau sebelum ini masjid open, terbuka, tapi pada ketika ini sudah ditutup. Betul. Jadi seolah-olah macamnya kita ni itu merajuk dengan mau menerima kita ni. Ini sama juga dengan Baitullah, Masjidil Haram. Dulu terbuka luas, berjuta-juta umat Islam masuk, tapi pada ketika ini ditutup. Jadi hendaklah kita ni muhasabah diri. Selagi kita ni berpeluang ni, hendaklah kita ni bertaubat, berbanyakkan istighfar, perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu juga hendaklah kita ni gerakkan ataupun maksimalkan gerakan-gerakan dakwah, mengajak
untuk kita ini semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu memang destinasi terakhir kita ni. Betul. Itu yang kita ni tuju. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang. Terima kasih Ustaz ya. Sekian bersama Tazkirah Rampai Pagi hari ini, COVID-19, peringatan supaya kembali kepada Allah. Ada sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.